Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Prasekolah Yang SJGC Kong 8. Hari ini merupakan hari pertama pembukaan sekolah bagi seksi 2021. Jadi, di sini saya akan menyampaikan taklimat tentang prasekolah untuk pengetahuan para ibu bapa dan juga murid-murid prasekolah. Baiklah, hari ini taklimat ini akan berbincang tentang 3 aspek, iaitu pengurusan, takvim dan aktiviti serta kurikulum. Aspek yang pertama, pengurusan. Cetak organisasi Jawatankuasa Pengurusan Prasekolah SJGC Kong 8 bagi tahun 2021 terdiri daripada Cikgu Yong, guru besar sekolah kami, lepas tu Cikgu Lim Kin Chiu, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Lim Kim Yi, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Tan Chi Yu, penolong kanan kurikulum. Selepas tu saya, Dipek Mei selaku guru prasekolah serta Puan Saripah, PM prasekolah. Okay. Prasekolah ini spesial sikit berbeza dengan sekolah rendah. Hanya terdapat seorang guru yang mengajar saja, iaitu saya, Cikgu Lee. Lepas tu kami juga mempunyai seorang pembantu pengurusan murid, iaitu Puan Saripah. Sekarang saya akan menyentuh tentang aspek peraturan sekolah. Waktu persekolahan prasekolah ala-ala bermula dari pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Jadi, ibu bapa perlu menghantar anak ke sekolah mengikut waktu yang ditetapkan, iaitu bermula dari pukul 7.45 pagi hingga 8 pagi antara masa ni. Dan waktu menjemput anak pulang pula ialah 12.30 hari. Di sini saya amat harapkan kerjasama daripada semua ibu bapa supaya menghantar dan menjemput anak mengikut masa yang ditetapkan, tidak terlalu awal ataupun tidak terlalu lewat. Sebab kami kena mengadakan sanitasi kelas setiap hari sebelum kelas bermula dan selepas kelas tamat. Kalau semua ibu bapa boleh memberikan kerjasama, tentulah proses ni boleh berjalan dengan lebih lancarkan. Okey, seterusnya tentang aspek kehadiran. Kehadiran murid akan direkod setiap hari. Ibu bapa wajib memandukan ketidakhadiran murid dan kemukakan surat atau MC kepada guru kelas. Contohnya, murid A hari ini kurang selesa, dia tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi, ibu bapa perlu WhatsApp kepada saya ataupun kepada PPM dan bagi tahu. Surat tu boleh dibagi sewaktu anak datang ke sekolah. Tapi yang penting mesti maklumkan. Sebab kalau ibu bapa tidak maklum, anak tidak hadir tanpa alasan, pihak sekolah akan anggap sebagai komplain sekolah lah. Pihak sekolah akan menyediakan makanan dan ini adalah berpandukan garis panduan penyediaan makanan oleh prasekolah KPN. Jadi murid-murid tidak payah membawa makanan dari rumah. Apabila sekolah dibuka nanti, murid-murid hanya perlu membawa air minuman, sapu tangan dan slipper. Beg dan alat tulis tak payah bawa juga. Sebab pihak sekolah akan sediakan satu set alat tulis untuk setiap orang murid. Selepas tu, semua peralatan peribadi murid perlu dilabel ataupun ditulis nama. Sekarang kami lihat pula jadual pemakaian uniform sekolah. Hari Isnin, murid-murid prasekolah perlu memakai uniform sekolah. Uniform sekolah ni sama seperti uniform murid sekolah rendah. Lepas tu hari Selasa hingga Jumaat pakai t-shirt putih dan seluar sukan panjang berwarna gelap. Gambar ini menunjukkan pemakaian bagi murid prasekolah. Sekiranya murid prasekolah memakai kasut berwarna hitam, stoking pun kena berwarna hitam. Dan sebaliknya kasut berwarna putih, stoking berwarna putih juga. Seterusnya adalah takvim dan aktiviti bagi seksi 2021. Terdapat 42 minggu sesi persekolahan bagi tahun ini dan akan dilaksanakan secara bersemuka atau PDPR, pembelajaran di rumah.
Okey, terdapat beberapa aktiviti yang akan diadakan pada tahun ini. Bagi bidang akademik akan adakan program transisi pada awal persekolahan sama seperti sekarang. Selepas tu akan ada program ceri huruf, memastikan semua murid sama ada berumur 5 tahun atau 6 tahun semua boleh mengenal huruf A hingga Z. Lepas tu program bijak prasekolah dan juga pembelajaran berasaskan projek. Kemudian akan ada sambutan hari lahir, sambutan hari kanak-kanak dan juga jamuan akhir tahun. Manakala dalam bidang kurikulum pula, akan ada bulan kemerdekaan menyambut hari kemerdekaan negara, pertandingan mewarna, pertandingan reka cipta bahan kita semula. Pertandingan ini memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Seterusnya akhir tahun akan diadakan majlis convocation. Di sini kami semua berdoa agar COVID ni cepat berlalu jadi semua aktiviti ini dapat berlangsung dengan lancar. Aspek yang terakhir ialah aspek kurikulum. Untuk pengetahuan para ibu bapa, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah adalah berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Dalam KSPK ini, 6 tunjang yang diutamakan ialah tunjang komunikasi. Dalam bidang ini, murid-murid prasekolah edukasi akan belajar 3 bahasa iaitu bahasa Cina, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, bidang sains dan teknologi tentang matematik awal dan sains awal, perkembangan fizikal dan estetika. Ini merupakan pendidikan jasmani dan juga seni visual. Seterusnya, kerohanian sikap dan nilai. Bagi murid-murid yang beragama Islam, akan ada waktu pendidikan Islam. Manakala bagi murid bukan beragama Islam, akan belajar pendidikan moral. Kemanusiaan, di sini murid-murid akan belajar tentang cara-cara mengucapkan selamat, mengenal diri sendiri, mengenal keluarga, negara dan juga dunia. Dan akhir sekali, bidang ketampilan diri. Murid-murid akan belajar tentang cara-cara menjaga kesihatan diri, kebersihan diri dan mengurus emosi dengan baik. Pentafsiran prasekolah adalah berasaskan kriteria dan perkembangan murid. Jadi guru akan menilai murid secara menyeluruh tentang perkembangan mereka, bukan sahaja dari bidang akademik sahaja, manakala juga dari bidang sosial dan sebagainya. Untuk makluman semua ibu bapa, prasekolah ni dia tak ada ujian ataupun peperiksaan. Semua pentafsiran akan dinilai menggunakan instrumen IPPK sahaja. Bagi sesi 2021 ini, pada awal persekolahan akan diadakan PDPR, pembelajaran di rumah. Berbeza dengan tahun yang sebelum tu, semua pembelajaran secara bersemuka. Murid-murid boleh datang sekolah. Tapi tak apa, fokus transisi prasekolah ni masih sama juga. Ada 7 bidang yang dititik beratkan iaitu kemahiran motor halus, kemahiran pratulis, kemahiran prabaca, asas nombor, mengenal huruf dan ajak, mengenal pihak bahasa Cina dan akhir sekali pemerhatian dan pengelasan. Sebenarnya ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam PDPR ini sebab murid sekolah kan tidak boleh datang ke sekolah. Di sini saya seranaikan 5 peranan ibu bapa. Yang pertama, ambil maknun. Yang kedua, sediakan bahan. Sekiranya ada projek di rumah, saya berharap ibu bapa akan sediakan bahan dan bimbing anak untuk melaksanakan projek tersebut. Dan saya akan cubalah bagi projek yang memerlukan bahan yang senang dicari. Ataupun sekiranya bahan-bahan fosfat tu nak minta kerjasama ibu bapa untuk datang ambil di sekolah. Tak payah print sebab saya tahu ada juga
ibu bapa yang tidak mempunyai kelengkapan macam printer yang sebagainya, susah sikit lah. Jadi pihak sekolah akan cuba usahakan semua bahan yang perlu dibuat tu postek saja. Lepas tu interaksi dan berikan maklum malas. Kiranya ibu bapa macam ada apa pertanyaan boleh hubungi saya ataupun TPM Kappa. Baiklah, sampailah di sini taklimat saya. Saya berharap ibu bapa dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Okey, sekian, terima kasih.